Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, saya akan membincangkan berkaitan tajuk 3.6 iaitu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pendudukan Jepun di negara kita ini terbahagi kepada 3 iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Dasar yang pertama ialah dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran ini terbahagi kepada 3 iaitu antaranya pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun ni dia memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada awalnya, Tanah Melayu dengan Sumatera ni digabungkan di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas. Dan ia diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dengan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana perbezaan sistem politik dan ekonomi di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Sumatera ni dia ditadbir di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Manakala Tanah Melayu ni pula ditadbir di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Pentadbiran Singapura pula diasingkan dari Tanah Melayu dan dikenali sebagai Malay Baru iaitu Melayu Baru. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Gubernur Jeneral dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Yang kedua ialah dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Tentera Jepun ni dia mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Mereka turut diberikan pencet seperti sebelum perang. Namun, mereka dipantau di bawah penguasaan Gubernur Jepun. Pengiktirafan itu dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Yang ketiga pula ialah dasar terhadap kepimpinan tempatan. Tentera Jepun ni dia memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman kejawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bagi memastikan masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun turut menubuhkan Institut Latihan Pemimpin Muda atau Koa-kun Renjo. Penubuhan institut ini adalah untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Saya Amir Natasha dan saya akan menyampaikan tentang dasar ekonomi dan dasar sosial. Yang kedua ialah dasar ekonomi. Akibat kemelesatan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelukusan barangan dan memuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan penerusan 5 tahun ini diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Mata wang Jepun juga dicetak untuk menggantikan mata wang British. Mata wang Jepun dikenali sebagai wang pokok pisang. Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Akhir sekali ialah dasar sosial. Dasar sosial terbahagi kepada 4 bahagian iaitu pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, catuan dan penghasilan makanan dan layanan terhadap penduduk. Yang pertama ialah pendidikan. Jepun menuntut sekolah Inggeris dan Cina dan mereka menggunakan bangunan sekolah tersebut untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, iaitu Haku Ichiu, untuk mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun.
Bukan itu sahaja malah, tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme di Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Yang kedua ialah sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap penduduk Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan dan majlis agama negeri dibentuk. Akhir sekali, persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Yang ketiga ialah catuan dan penghasilan makanan. Mereka memperkenalkan ordinan kawalan barang dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan perlu asas seperti beras, garam dan gula. Dengan cara ini, mereka dapat menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Oleh sebab itu, penduduk negara kita berdikari dan menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan seperti tempe daripada biji getah. Akhir sekali ialah layanan terhadap penduduk. Orang Melayu dan pribumi lain mendapat layanan baik. Dan tentera Jepun juga membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Dan orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan Jepun untuk menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan yang kejam kepada mereka, lanjutan pemusuhan daripada Perang Cina-Jepun yang berlaku terdahulu. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman pendatangan mereka. Dan landasan kereta api maut adalah bukti kekejaman tentera Jepun. Terdapat ramai yang terkorban semasa pembinaan landasan tersebut akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit dan suasana buruk di tempat kerja. Akhir sekali ialah iktibar. Iktibar yang kami perolehi dalam tajuk ini ialah kita mestilah sentiasa berwaspada semasa berurusan dengan kuasa asing. Dengan itu, kedaulatan Malaysia akan sentiasa terjaga dan Malaysia tidak akan menjadi huru-hara. Selain itu, kita mestilah berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan supaya dapat melahirkan masyarakat maju yang kreatif dan inovatif. Contohnya, ibu bapa seharusnya menerapkan budaya membaca sehari satu muka surat dalam diri anak masing-masing. Dengan itu, mereka akan terbiasa dengan perkara tersebut kerana berlentur buluh biarlah dari remunya. Sekian, terima kasih.